Salam sejahtera, nama saya Ibrahim Sani. Ini adalah agenda Awani. Sempena Hari Kesihatan Dunia 7 April ini, kita akan menilai kembali status kesihatan Malaysia dan terutamanya tentang keupayaan penghilangan vaksin tempatan. Bersama saya pada malam ini adalah Encik Saharudin Uthman, Ketua Penghilangan Pharmaniaga Berhad. Encik Saharudin, kita banyak nak persimbangkan malam ni. Kita mulakan dengan tentang isu pharmaniaga dan kesinambungan syarikat ini dalam usaha untuk vaksinkan negara kita. Kerajaan Malaysia telah pun menandatangani perjanjian pembelian vaksin bersama beberapa pengeluar vaksin di dunia. Pharmaniaga dipertanggungjawabkan untuk menyelia dan mengilang fill and finish basically semua vaksin CoronaVac yang dikeluarkan oleh Sinovac. Apakah keupayaan yang Pharmaniaga ada sehingga mendapat kepercayaan daripada pihak kerajaan tentang isu CoronaVac dalam fill and finish? Baik. Pertama, Pharmaniaga adalah sebuah syarikat farmaseutical yang terbesar di Malaysia. Kami mempunyai beberapa division. So, kita ada logistik dan distribution, kita ada sales and marketing dan yang penting manufacturing. Jadi, bahagian penghilangan di Malaysia, kami mempunyai 7 buah kilang di Malaysia dan 1 kilang di Indonesia. So, kita boleh bayangkan Pharmaniaga telah lama berkecimpung dalam pengeluaran produk-produk preskripsi, produk-produk OTC, over the counter medicine seperti vitamin C, kita ada Citrac vitamin C, produk-produk berbentuk medical devices, Biocollagen dan produk-produk nutrisi seperti stevia. Jadi kami juga berkemahiran dalam mengeluarkan produk-produk dalam bentuk sterile dan non-sterile. Jadi kalau kita tengok COVID-19 vaksin ni adalah produk berbentuk sterile. Dan kami punya kemahiran tu. Dan paling penting kilang kami yang membuat produk small volume injectable iaitu Pharmaniaga Life Science Puchong. Telah lama ditubuhkan sejak tahun 2004 lagi. Jadi kita telah mahir dalam membuat produk-produk berbentuk injectable sama ada secara terminally sterilized kita panggil atau secara aseptic filling. Jadi COVID-19 vaksin ini sangat satu produk yang memang boleh dibawa masuk ke dalam kilang kami di Puchong. Contohnya kilang kami di Puchong tu mempunyai tenaga kemahiran yang telah diaudit oleh pihak MPRA menggunakan skim amanan penghilangan baik menggunakan piawai antarabangsa seperti PICS yang juga digunakan pakai oleh negara-negara besar di luar seperti di Amerika, di Eropah dan di Korea Selatan, di Australia contohnya. Satu perkara yang saya nak kupas lebih adalah tentang isu fill and finish dan walaupun isu sekarang pada malam ni kita sembangkan tentang CoronaVac, tapi fill and finish ni dah lama dibikin oleh Pharmaniaga, jadi ada experience dekat situ. Apakah prosedur tentang dealing dengan NPRA untuk mendapatkan kepercayaan lesen daripada diorang? Proses penghilangan seperti mana kita tahu harus melalui beberapa prosedur dan pengawalan yang ketat. Mungkin Cik Saharudin boleh jelaskan tentang proses tu? Boleh. Pertama, Pharmaniaga Life Science Puchong telah dilesenkan oleh NPRA untuk membuat produk-produk berbentuk injectable daripada manufacturing dan fill and finish. Jadi COVID-19 vaksin ini adalah satu produk di mana kami akan membawa produk tu secara vaksin pukal daripada Sinovac China ke Pharmaniaga Life Science Puchong. Jadi kami perlu repurpose balik kita punya line dan di mana pihak kami telah membuat perbincangan dengan pihak MPRA untuk mendapatkan kelulusan daripada mereka menggunakan fasiliti kami untuk membuat fill and finish Sinovac vaksin ini. Dan alhamdulillah pihak MPRA telah datang membuat inspection kepada pihak kami dan mereka dapati amat memuaskan berkaitan dengan prosedur-prosedur kami membuat aktiviti fill and finish ni mematuhi amalan penghilangan baik. Apakah soalan-soalan yang diorang tanya dalam mendapatkan kelulusan ni? Yang biasa diorang akan go through some of the procedures. Apakah checklist yang diorang bagi? Pertama mereka akan lihat pada kita punya site master file. Kedua, paling penting mereka akan tengok kita punya plan layout. Bagaimana kita bawa masuk vaksin pukal tu daripada warehouse kita melalui beberapa koridor-koridor yang berbeza grade dan masuk ke dalam bahagian fill and finish dan mereka akan lihat dari segi material flow, dari segi personal flow dan juga dari segi waste kita punya flow atau finished product punya flow. Mereka juga akan melihat kita punya validation protocol. Proses validasi itu penting. Ada satu kriteria pihak MPRA bagi meluluskan pendaftaran fill and finish vaksin daripada PLS.
Mereka pun juga melihat kita punya batch manufacture record. Bagaimana kita meletakkan proses-proses penimbangan, proses-proses fill and finish, apakah ujian-ujian yang akan dilakukan oleh pihak kami ke atas produk vaksin ini. Tenaga kerja Farman Niaga, saya ada dua soalan susulan. Pertama adalah kena tambah ke tenaga kerja, dan kedua yang ada sekarang ni kena repurpose ke cara nak buat vaksin baru ni ataupun new way of doing things? Tidak perlu penambahan dari segi tenaga kerja sebab kami memang di PLS mempunyai dua jenis line. Kita panggil vial filling line and ampoule filling line. Jadi COVID-19 vaksin ni menggunakan kita punya vial filling. Jadi memang kita ada tenaga kerja yang sedia ada untuk memenuhi kapasiti penggunaan permintaan kerajaan Malaysia. Dari segi repurpose tu kami hanya perlu menggunakan teknologi yang baru. Kalau sebelum ni kita bancuh kita buat manufacture produk tu dan kita fill kat kita punya line. Kali ni vaksin pukal tu datang di sana. Kami perlu transfer vaksin pukal ni ke dalam satu mixer, satu kontainer yang berbeza secara aseptic transfer, dan kita akan mix bulk tu untuk menjadikan dia sebati sebelum kita boleh fillkan dia ke dalam vial. Dan pada masa nak dapat certification daripada NPRA dan pensijilan tu diberikan, dalam proses tu NPRA meneliti semua proses. Adakah ini one-off approval ataupun NPRA mungkin akan datang berkala untuk tengok macam mana procedure, everything okay so far, down the road? PLS sebagai satu kilang sedaran mempunyai jadual yang berkala di audit oleh pihak NPRA setiap tahun. Hampir setiap tahun mereka audit kita. Jadi status compliance kita amat tinggi, dan spesifik untuk COVID-19 ni kita telah meminta pihak NPRA itu datang inspect untuk memberi kebenaran kita mengilang COVID-19 vaksin ini untuk sekali ini. Okey, baik. Kita akan rehat sebentar sebelum kita kembali untuk berbincang dengan Saharudin Osman daripada Farman Niaga. Kembali selepas ini. Proses penghantaran ubat-ubatan bukan sahaja perlu menitik beratkan tempoh tiba produk, malah perlu teliti dengan keadaan suhu tempat penyimpanan bagi menjamin kualiti ubat-ubatan. Kemudahan pusat penyimpanan juga mematuhi setiap syarat dan keperluan yang ditetapkan oleh Bahagian Regulatory Farmasi Negara (NPRA). Di Farman Niaga, segala aktiviti kerja adalah berpandukan kepada SOP. Ya, dari sudut sistem penghantaran, ianya bermula daripada sistem pesanan secara elektronik, kemudian ianya diproses dan seterusnya akan berlaku aktiviti pungutan, pembungkusan dan pengangkutan mengikut amalan edaran baik. Dengan tempoh penghantaran di Semenanjung, Sabah dan Sarawak mengikut tempoh yang ditetapkan oleh kerajaan, syarikat itu mencapai prestasi ketepatan masa 99.9% sejak tahun 2011. Setiap tepahan diterima secara dalam talian dan dilaksanakan dengan teliti bagi memastikan destinasi penghantaran produk adalah betul dan tepat. Sistem inventory juga dikawal selia dengan cermat bagi memastikan bekalan ubat sentiasa mencukupi, iaitu stok untuk selama 2 bulan di gudang. Setiap ubat yang dibekalkan oleh Farman Niaga mempunyai suhu yang berbeza. Ada ubat yang kita bekalkan suhunya sekitar 25 darjah Celsius dan ada ubat yang kita bekalkan suhunya sekitar 2 hingga 8 darjah Celsius, iaitu produk cold chain. Bagi produk cold chain, baik dari sudut penstoran dan juga penghantaran sehingga ke destinasi yang hendak disampaikan, perlu dalam keadaan suhu yang ditetapkan. Dengan 5 buah pusat pengagihan sekitar Malaysia, jangka masa penghantaran dapat dilakukan dalam tempoh waktu yang singkat supaya pesakit boleh memperolehi ubat-ubatan dengan segera. Setiap pemandu logistik Farman Niaga cekap dan terlatih, sama ada bagi laluan darat dan laut bagi memastikan ubat-ubatan selamat dihantar di setiap ceruk negara tepat pada waktunya. Aspek pembungkusan dan penghantaran setiap ubat-ubatan juga mematuhi piawaian amalan edaran baik AEB dengan keadaan yang khusus. Melalui sistem penyimpanan dan penghantaran secara efisien oleh Farman Niaga ini, ia seiring dengan dasar ubat nasional DUNAS yang memastikan rakyat mempunyai akses kepada ubat-ubatan yang berkualiti, selamat dan berkesan.
Terima kasih kerana terus bersama kami. Kita berbincang tentang keupayaan penghilang vaksin tempatan. Bersama saya adalah Sahrudin Osman, Ketua Penghilangan Pharmaniaga Berhad. Kita berbincang tentang isu Sinovac dan juga vaksin mereka iaitu CoronaVac. Ada beberapa persoalan yang timbul tentang isu CoronaVac, terutamanya isu status halal yang merujuk kepada vaksin yang dikilangkan. Dia sering menjadi perdebatan awam dan perdebatan umum. Mungkin Cik Zahrudin boleh jelaskan bagaimana Pharmaniaga boleh terangkan tentang proses pensijilan halal dan adakah ini 100% vaksin ini halal? Okey, baik, terima kasih. Saya perlu yakinkan kepada pihak pengguna atau pihak di luar sana bahawa Pharmaniaga Manufacturing terutamanya telah lama melakukan penghilangan secara halal compliance dan syariah. In fact kami telah menubuhkan halal policy sejak tahun 2013 lagi, ya, 2013 lagi. Dan bagi contoh saja untuk Pharmaniaga Life Sciences Puchong yang melakukan fill and finish CoronaVac vaksin ni, kami telah mendaftar produk dengan pihak NPRA sebanyak 33 produk. Dan daripada 33 produk tu, 27 produk telah disertifikasi sebagai halal oleh pihak JAKIM. So this is not new basically. Not new. Jadi kita memang punya pengalaman dari segi manpower, keupayaan tenaga kerja kita untuk mengenal pasti bahan-bahan mentah yang mempunyai status halal dan juga alat-alat yang digunakan ataupun material yang digunakan semasa ujian. Dan pihak kami pun telah berjumpa dengan pihak JAKIM. Pertama sekali kami berkongsi dengan pihak JAKIM berkenaan dengan apakah kandungan yang terdapat dalam satu vial vaksin tu. So, dan kami telah menunjukkan kepada pihak JAKIM bahawa material-material yang berada di dalam vial vaksin tu adalah tiada yang mempunyai sumber-sumber yang tidak halal. Dan selepas ini kami akan terus berbincang dengan pihak JAKIM bagi mendapatkan sertifikasi. Perbincangan lebih kepada persoalan teknikal bersama dengan JAKIM punya technical team dan juga dia R&D. Okey, ada satu isu di mana kita nak memperlihatkan bisnes atau perniagaan Pharmaniaga dalam memperluaskan bidang Pharmaniaga bukan sahaja dalam negara tetapi luar negara juga. Keupayaan Pharmaniaga untuk menghilang semula vaksin ini ketika vaksin CoronaVac tiba di Malaysia menjadi satu titik yang menarik untuk business observers macam saya untuk lihat. Dan ia bukan sahaja meliputi infra logistik tetapi kelengkapan dan kesediaan Pharmaniaga seperti mana Cik Zahrudin sebut tadi. Adakah Pharmaniaga mensasarkan untuk meluaskan perkhidmatan ini ke luar negara, luar daripada Malaysia? Yes, Pharmaniaga salah satu daripada fokus Pharmaniaga adalah mengeluarkan halal vaksin. Kami telah bermula aktiviti bukan ini. saja corona. Bukan, kita telah bermula dari sejak tahun 2018 lagi. Dan in fact kita telah berjumpa dengan berbagai teknologi partner sama ada daripada India, daripada China, daripada Thailand contohnya, mengenal pasti mereka-mereka yang boleh memberi kita teknologi produk-produk vaksin yang tidak ada apa-apa isu berkaitan dengan patent dan yang paling penting adalah halal. Itu yang salah satu kita akan telah buatkan, terkenal pasti. Dan fill and finish COVID-19 vaksin ini adalah satu titik yang baiklah untuk pihak awam telah mengetahui bahawa ada satu syarikat dalam Malaysia ni iaitu Pharmaniaga berhasrat untuk mengeluarkan vaksin secara halal dan kemungkinan yang pertama di dunia. So pasaran luas, isu dia sekarang macam mana nak memperluaskan lagi perkhidmatan tersebut. Of course kita akan selesaikan isu yang sekarang ni iaitu vaksin. Sebelum kita memulakan wawancara tadi saya ada tengok sikit JKJAV setakat 6 April tahun 2021 sebanyak atau seramai 8.15 juta telah pun berdaftar. Ini merangkumi 33.6% adult population di Malaysia iaitu 24 million. Dan fasa 2 akan bermula pada 19 April ini di 8 negeri. Dan telah disebutkan Menteri PIK iaitu YBKJ dan juga Menteri Kesihatan Datuk Seri Adam Baba ada sebut untuk mempergiatkan lagi usaha untuk orang ramai datang apply for this vaccine. Jadi isu yang sekarang ni memang kita nak dapatkan lagi ramai orang sign dekat MySejahtera, tapi dari segi Pharmaniaga pula dan juga operasi kita pun tengok banyak lagi job yang boleh dilakukan. Jadi kalau kita lihat keupayaan Pharmaniaga menjadi syarikat yang memiliki
penghilangan kepakaran dalam menghilangkan vaksin, bukan saja CoronaVac tapi pelbagai lagi vaksin. Apakah sasaran Farman Niaga di masa yang akan datang, terutamanya dalam isu vaksin halal ni? Ya, sasaran kami adalah dalam projek halal vaksin kami telah mengenakan pasti 5 produk vaksin untuk fill and finish yang penting untuk rakyat Malaysia. Kami telah akan pasti 5, dan satu lagi produk kami akan mendapatkan kami punya sendiri patent. Maknanya kami patent kami sendiri yang kami boleh keluarkan manufacture di Malaysia. So dan pasaran bukan saja akan tertumpu di dalam negara untuk kita punya National Immunization Program, tetapi juga kepada luar negara. Timeline tu macam mana pula? Sempat tahun ni ke ataupun mungkin? Kita tahu untuk pharmaceutical kita selalu panggil gestation period dia panjang. Sebab dia perlukan kelulusan dari segi layout, perlukan formulation development, perlukan ujian kestabilan dan seterusnya membuat pendaftaran. Jadi kami mensasarkan pada tahun 2024 insya-Allah untuk mengenaan dengan Farman Niaga halal manufacturing vaksin. Alright. Apakah pengalaman Farman Niaga sebagai penghilang tempatan yang pertama menghasilkan vaksin COVID-19 di Malaysia? Your experiences thus far lah, senang kata. Kami terutamanya saya rasa kita panggil pekerja kita di kilang sangat berbesar hati menjadi kilang yang pertama di Malaysia untuk mengendalikan fill and finish COVID-19 vaksin. Masing-masing rasa teruja kami katakan selalu sebelum kita membuat batch pertama, kita panggil validation batch yang sampai hari itu 200 liter pokal tu, kami katakan kepada staff-staff kita bahawa kita perlu bagi keluarga kita bangga, dan company bangga dan rakyat Malaysia bangga yang ada satu kilang di Malaysia ni boleh membuat fill and finish COVID-19 vaksin. Ramai sebenarnya yang bangga, rakyat Malaysia pun bangga juga. Dan isu yang sering diwar-warkan di media masa adalah tentang isu tempoh validation proses untuk dapat kelulusan NPRA, vaksin lain yang masuk, of course. Banyaklah vaksin yang ada yang dah ada isu, yang tak ada isu dan sebagainya. Jadi sebagai rakyat biasa yang sedang menonton perbincangan kita pada hari ini, apakah pesanan Cik Saharudin kepada mereka tentang vaksin hesitance contohnya, ataupun mereka yang mungkin belum lagi sign up dekat MySejahtera? Apakah pesanan yang Cik Saharudin nak kongsikan bersama mereka? Okey, pesanan saya cuma mengatakan bahawa pertama, COVID-19 vaksin ini adalah satu seperti kita tahu dikeluarkan oleh di fill and finish oleh rakyat Malaysia sendiri dengan kepakaran tempatan, dan kami mempunyai dari segi halal pun kami mempunyai satu tim halal committee yang berpengalaman untuk memastikan bahawa fill and finish kami ini adalah mematuhi syarat-syarat keperluan pengeluaran halal. Ya. Dan seperti yang kita tahu, pengambilan vaksin ini adalah dihukum sebagai harus oleh Majlis Fatwa Malaysia. Jadi saya rasa rakyat Malaysia tak perlu rasa ragu-ragu untuk pengambilan vaksin ini, dan saya harap lagi ramai lagi orang seperti yang terutamanya rakyat Malaysia dapat mendaftar untuk pengambilan vaksin ini. Sebelum kita akhiri perbincangan kita, saya nak tanya sikit pandangan Cik Saharudin tentang isu proses vaccination, sebab YBKJ ada sebut vaccines is solvable, vaccination is the one yang needs to be solved, maknanya proses pemberian vaksin. Sementara kita nak selesaikan masalah vaccination per se, vaksin itself kita nak dapatkan ketenteraman awam, kita nak make sure we all have a peace of mind. Jadi because Cik Saharudin pun ketua penghilangan Farman Niaga, dari segi logistik, supply chain, cold chain dan sebagainya, adakah ini semua manageable sekarang ataupun ada krisis ke, tak ada krisis ke apa ke? Saya boleh katakan semua itu adalah dalam keadaan yang terkawal. Kami pihak logistik kami memang telah lama berpengalaman dalam, especially dalam kita mention tadi pasal cold chain transport, di mana vaksin pokali sendiri perlu dikawal pada suhu 2 hingga 8 darjah Celsius. Dan dari segi keselamatan vaksin pun sama, even kami mendapat bantuan daripada pihak
mesti BDRM untuk memastikan keselamatan vaksin di kilang kami adalah dalam bentuk yang terkawal juga. Dan at every point in time, kalau ada isu ke apa, of course NPRA akan flag dan kita sebagai rakyat awam akan dapat tahulah isu-isu macam ni kan. Yes, ya. Kami juga sentiasa daripada pihak regulatory kami. Kami punya satu pihak regulatory yang berpengalaman untuk bekerja dengan pihak NPRA, memberi maklumat-maklumat yang terkini berkenaan dengan status fill and finish vaksin kami di PLS. Baik, terima kasih. Alright, itulah perbincangan kita dengan Cik Zahrudin Osman daripada Faman Niaga. Beliau merupakan ketua penghilangan syarikat itu. Dan sekali lagi sempena untuk Hari Kesihatan Dunia 7 April ini, kami di Astro Awani dan juga di Faman Niaga menggesa rakyat jelata untuk teruskan berdaftar untuk mengambil vaksin melalui MySejahtera. Dan jika terlepas pandang, kita boleh juga sign for dependents yang above 18 di app tersebut. Sekali lagi, data agak kurang memberangsangkan kerana hanya 33%, 33.6% to be exact, sahaja yang dah sign up. So contohnya macam saya dah paksa mak saya sendiri untuk sign up walaupun beliau kurang sikit dia punya phone dia. Jadi kita nak pastikan rakyat Malaysia bersiap sedia untuk menerima fasa kedua yang akan bermula dalam jangka masa terdekat ini, dan terutamanya kepada rakyat Malaysia yang ada penyakit komorbiditi seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan merupakan antara mereka yang akan didahulukan dalam fasa kedua ini. So make sure you guys sign up untuk MySejahtera. Okey, sekian saja untuk episod kali ini. Kita jumpa di episod yang akan datang.